أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam, seterusnya Tuan Pengerusi Ahli Jawatankuasa, para jemaah Muslimin dan Muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Jalla wa'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih diberi kesempatan sama-sama dapat mendirikan solat, dan juga diberi peluang sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita terus beramal, insya-Allah. Pada malam ni kita sambung yang seterusnya perbincangan kita, insya-Allah, hadis yang ke-38 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza matal abdu in qata amaluhu illa min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza matal abdu, apabila telah mati seseorang di kalangan hamba Allah, in qata'anhu amaluhu, kata Nabi, maka terputus segala amalan. Segala amalan yang berkait bagi si mati tadi terputus, maknanya tidak ada apa-apa hubungan. Illa min salas, kata Nabi, melainkan 3 jenis. 3 jenis ni takkan putus walaupun setelah dia mati. Apa dia yang 3 Nabi sebut? Pertama, sedaqatin jariyah, yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni adalah satu sedekah yang mana memberi manfaat pada orang lain, yang mana mengalir dengan sedekah tadi dapat membantu orang. Orang Melayu kita menggunakan bahasa Arab. Secara umumnya orang faham sedekah jariyah. Tak perlu dah kita nak bawa huraian. Orang faham di hari ni sebut sedekah jariyah, orang faham dah. Sebab tuan-tuan ni bukan orang awam biasa. Hari ni kita duduk di surau ni, kalau duduk mari surau 5-6 tahun, bukan orang awam dah lah. Tuan-tuan sudah sikit. Orang awam ni orang hak duduk dalam bukit, orang tak tahu benda, tu orang awam. Tapi kalau tuan ni pernah dengar majlis ilmu, dengar pengajian, tuan-tuan dah keluar daripada zon tu. Pasal tuan-tuan dah tahu tentang hukum. Orang awam ni, para ulama kata, hak tak tahu benda, keluar-keluar tengok, ada surau rupanya, tu orang awam. Tapi hari ni tak terkejut. Tuan-tuan ni maknanya bukan kategori orang awam biasa, tidak. Orang awam juga, cuma tingkat dia naik dah. Sebab apa dia ustaz cakap macam tu? Sebab ustaz tengok muka-muka para jemaah sekalian ni ada yang tak miss solat malam. Siapa dia ustaz nampak? Rahsia.
Suka je betul. Takkan ustaz nak sebut. Tak boleh sebut. Barang mahal ni kerana beli. Dia kena duduk dia. Tapi tengok ni, muka orang-orang yang boleh solat malam ni berbeza dengan kita. Jadi siapa dia yang rasa dia tu duduk dia diam lah. Jangan duduk angkat tangan sudah. Ada juga di kalangan jemaah kita tak miss solat qabliyah ba'diyah. Ni orang amal qabliyah ba'diyah ni bukan orang awam biasa rahimakumullah. Orang awam biasa ni hak tak tahu tentang hukum hakam kelebihan. Tuan-tuan ni tahu kelebihan qabliyah ba'diyah. Tuan-tuan tahu kelebihan sembahyang qabliyah ni apa dia kelebihan. Kalau tak buat pula qabliyah, betul tak? Tuan-tuan dengar hadis Nabi sebelum zuhur buat 4 rakaat daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? 4 rakaatin qabla zuhri wa ba'da zuhri harramahun nar. Siapa dia yang sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, harramahun nar, haram api neraka. Ramai orang buat. Mana tuan-tuan bukan orang awam lagi. Tapi tuan-tuan jangan berlagut jadi ulama pula. Mentah tak jadi orang awam. Ulama ke macam mana? Tapi tingkat dia tu dah naik dah. Dinisbah pada amalan, tuan-tuan dapat ganjaran lebih. Pasal pertama beramal kerana dengan ada sandaran. Orang awam ni tuan-tuan dia beramal tak ada sandaran, mai ikut orang. Tu orang awam betul. Orang awam ni mai ikut. Pasal apa dia buat? Pasal tu imam buat. Tu orang awam. Tapi hari ni tuan-tuan tak ikut imam kalau imam salah. Kalau Ustaz Sabah naik imam isyak sekejap lagi, tiba-tiba tengah baca Fatihah garu gatal belakang, tuan-tuan ikut tak? Tak ikut kan? Tak ikut. Kalau orang awam biasa tuan-tuan baru nak kenal solat, tu imam garu gatal, dia garu juga. Sungguh kali kalau orang duduk di perkampungan kita, orang-orang hak tak penuh biasa dengan majlis ilmu dengan hukum hakam dah. Apa hak imam buat tu dia buat. Pasal dia kata solat mengikut imam. Melalui pembacaan kan solat ikut imam. Tapi kita orang ada ilmu ni, solat ikut imam, perkara hak berkait kena ikut imam. Kalau perkara hak tak berkait dengan ikut imam tak boleh ikut. Contohnya imam bersin, takkah kita nak bersin juga? Tak boleh tuan-tuan. Hak benda berkait dengan benda kefarduan, ikut fardu dia, rukun dia, ikutlah imam. Tapi benda hak tak berkait dengan imam tak boleh. Contohnya imam bergerak, kita tak boleh bergerak. Kenapa imam bergerak? Pasal wayar mikrofon pendek, dia pun bergerak naik atas sikit. Pasal ustaz pernah kena. Jadi imam ni kadang-kadang mikrofon tu pendek sangat dah. Kita duk rasa kaku sujud ni, senjuh ni jatuh ni. Kita pun langkah ke depan. Tuan-tuan kalau ikut imam langkah ke depan, maknanya tuan-tuan rokok kena punggung kan? Rahimakumullah. Jangan ikut imam. Imam naik tu pasal wayar mikrofon pendek. Faham maksud dia? Ada benda berkait. Maknanya secara orang awam dia faham. Apa dia? Benda ni kena ikut imam. Kat tuan-tuan ni bukan. Tuan-tuan bukan orang awam biasa. Tapi jangan duk rasa kita bangga pula. Tapi nak ceritanya, dah tingkat amalan kita dah diangkat oleh Allah yang mendapat keistimewaan. Pasal tuan-tuan mengaji Quran, tuan-tuan belajar hukum tajwid, tuan-tuan duk kuliah setiap malam. Maknanya hebat dah di segi. Hak tu sikit salah ada orang tanya, ustaz betul ke dengar cerita? Dia tanya balik. Baguslah tu, maknanya proses dia dah faham. Dia dah faham, maknanya tingkatan tadi naik. Orang yang mana faham mengenai sedekatun jariah ni orang tak tanya dah. Masa mula-mula kuliah dulu mungkin orang tanya, ustaz sedekah jariah tu apa benda? Hari ni orang tak tanya dah. Sebut sedekatun jariah ataupun sedekatin jariah ni, orang tahu sedekah ni yang mengalir kebaikan dengan sebab bersedekah. Ada manfaat untuk orang lain. Dia. Maka orang pun tak takwil dah. Tak ada membuat sebarang takwilan, sebarang orang panggil giu dan sebagainya, pasal orang tahu sedekah ni sampai kepada si mati. Orang widi surah dah.
jumpa dengan bendahari surat, tulis nama arwah, toklah duit 100. Dia pun bagi. Ada tak orang tanya sampai tak pahala? Ada tak orang tanya? Kalau dulu ada orang tanya dulu, mula-mula dulu. Tapi hari ni kalau tanya dia, lama dah kau tak bagi surah. Kalau orang tanya gitulah, tanya dia, lama dah tak bagi surah. Sebab benda tu orang tak tanya dah. Apabila kita sedekah niat, insya-Allah sampai pahala. Tapi kalau tuan-tuan tanya, orang tak jawab. Kalau ustaz tak jawab. Pasal orang tahu dah. Orang tahu dah derma, sedekah, benda baik, ingat niat pada mak ayah sampai. Orang tak tanya dah benda tu. Tak ada orang nak kata, ya kau sampai. Berapa peratus sampai pahala? Wallahu a'lam. Tak perlu kita nak tanya. Maka ulama kata bagi orang yang memahami sedekah jariah ni, dia tidak ada sebarang yang mana nak menimbulkan keresahan dalam pemberian. Makna kalau beri ke, kira berilah. Nah, mama kita niatlah untuk arwah mak ayah aku ni, peduli apa, ada RM100, bagi RM50 niat pada arwah. Nah, kebetulan malam Jumaat, musim-musim hujan ni, berasa nak derma ke jemaah surau ni, asyik duk tengok nampak mengatur, dermalah sikit. Kena hok makan ada sarapan pagi ke, hok makan tengah malam ke, dah pakat derma sikit RM50. Nah, letak sekali, combine sekali, cari kambing seko, buat kari kambing, makan nasi belau. Comel. Dah, pasal apa dia niat? Nak derma seorang tak padan RM1,200. Pakat bagi RM50 seorang. Hak ni RM50, hak ni RM50, hak ni RM50. Nah, habis tu niat untuk arwah mak, arwah ayah, dapat pahala atas nama sedekah yang memberi manfaat dan memberi kebaikan. Hak tu jelas dah, sampai pahala. Mangan ada orang mempertikaikan amalan hak mana berkait dengan anak, dengan mak atas nama sedekah jariah, dia kata tak boleh pahala, jangan. Pasal hak ni Nabi sebut tak putus amalan 3 jenis. Pertama, sedekah jariah atas nama untuk arwah mak ayah dia sampai. Sampai tak ada masalah lah. Jangan kita ragu-ragu, jangan kita tidak percaya. Nah, jangan ragu-ragu, jangan tak percaya kerana sifat tersebut hak Nabi sebut. Apabila hak Nabi sebut ni, kita tidak boleh sekali ragu-ragu dengan janji daripada Nabi. Pertama. Kemudian Nabi SAW sebut, lepasnya sedekah ada amalan lagi nak buat. Antaranya ialah au ilmin yang yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Yang memberi manfaat tadi, ilmu yang dia ajar ada manfaat. Ilmu ni kena ingat, ada ilmu yang tidak memberi manfaat, ada ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ni ilmu yang berkaitan dengan perkara baik. Tak kisahlah, bukan ilmu agama saja, ilmu dunia. Contoh, dia ni ada kepakaran dalam menguli roti canai. Menguli roti canai ni tak fardu ain pun. Tapi dia ada ilmu. Roti canai dia ni dia boleh jual harga 50 sen walaupun gandum mahal. Dan menyebabkan orang makan roti canai dia tu bukan sebiji, 3 biji. Nak kata sedapnya. Apabila 3 biji orang makan, walaupun nilai murah, dia punya volume, kuantiti dia banyak, maka untung juga. Kawan ni roti canai, nak jual berapa? RM2 sebiji. Orang makan berapa orang? 2 orang je. Hak 50 sen tadi makan berapa orang? 50 orang. Untung tak? Untunglah, pasal main volume, ada main kuantiti. Maka dia adalah kepakaran hak jual roti canai 50 sen, dia uli. Hak jual RM2, uli juga. Sama-sama manual ni, pakai tak ada mesin lagi masa tu. Cuma bezanya hak undi, hak uli 50 sen ni, sebelum nguli tu basuh tangan, semayang sunnah, gitu. Sebelum tu selawat dulu kepada Nabi. Sebelum pegang tepung, sambil bubur tepung dalam talang, dalam dulang tu, selawat dah Nabi. Sekali cedok, sekali selawat. Cedok, selawat. Setiap apa yang uli bismillah tak berhenti. Padah sedap atas jana dia pun. Maknanya kita makan ni tak berasa Allah 3 biji dah.
Siap ekstra pula susu dengan gula buah atas tu. Allahu Rabbi. Sedapnya. Tidak apa zira. 3 biji rahimakumullah. Allah. Ada pula tarik ekstra susu. Tak berasa kecil manis masa tu. Sedapnya orang nguli ni. Lepas tanya dia makan. Haji apa amalan? Sedap sangat ni, tak puas ni. Tengok 3 biji tak terasa, baru RM1.50. Hak RM2 sebiji ni jenuh tuan-tuan. Lepas ke kanan ke kiri, lepas ke kiri ke kanan nak boleh kau bagong telah. Hak ceritanya kerahnya. Hak ni tak rasa. Tanya dia apa amalan? Tak ada apa. Ya ke? Ada. Orang lagu ni tuan-tuan kebanyakan dia ni tak menunjuk. Kalau tanya sungguh dia kata bawa pisau sikat di jalan rumah lah. Begitu. Ada orang Kelantan yang faham waktu tu. Dia kata ada masa bagi berjalan. Pergi berjalan kita ni dia cerita. Asal dia lagu mana? Pertama bersih tu kena jaga. Ada. Ni dok perlu pelang. Tahu tak perlu pelang? Perlu kabar-kabar plek. Allah. Nak sedap guang. No rahimakumullah. Nah. Benda hak tak comel ni dia tak sedap. Bismillah maknanya dengan basuh tangan, dengan selawat. Amalan dia patut. Nah, amalan dia tu duk uli tu 1000 tuan selawat pada Nabi nguli sekilo tu 1000 dah. Kalau kena 2 kilo 2000. Gak satu hari dia nguli 10 kilo 10,000 selawat tuan-tuan. Allah. Tak sedap mana nak kata canai dia. Dia. Bukan tak orang lain sama guna dia punya ingredient. Itu sama dengan gandumnya, dengan tu. Super. Kenapa dia sedap? Tengok amalan dia. Jadi dia pun suruh orang beramal. Dia pun pesan. Ustaz Sobah kalau nak buat roti canai, Ustaz kena basuh tangan biar betul-betul bersih. Dia ajar pula kita. Betul? Allah Ta'ala sebut. Nah, Allah Ta'ala sebut, aku ni cinta kepada pertama orang yang bertaubat wa yuhibbul mutatahhirin, dan aku cinta dan sayang pada orang yang bersih. Jadi kita bersih. Kita pun ikut. Tuan-tuan, ilmu ni kalau kita amal ni, hak dia ajar, hak modek, dia boleh pahala. Pasal apa dia tuan-tuan menjaga kebersihan? Itu adalah kefarduan di dalam agama, kewajipan. Kita pun ikut. Boleh pahala tak dia tuan-tuan? Boleh. Jangan tuan-tuan ingat duk mengajar ilmu fardu ain tajwid saja rahimakumullah. Ilmu buat roti canai nak sedap supaya orang ikut cara dia dengan cara betul, boleh pahala. Tak kira lah tuan-tuan ada kemahiran buat rumah contoh nak ikat bata belok, bata merah ni. Nak suruh macam mana tak nak kerek bangunan ni. Tak semi baca biar kemah molek. Biar sebati molek. Maka orang ikut kita tahan. Hak ni lebih kurang setahun kerek bangunan. Nah, hak ni 10 tahun kuat lagi. Pasal apa dia? Dia ajar. Sambil baca semi tu bismillah. Sambil baca semi tu selawat. Sambil baca semi tu niat. Aku buat kerja ni ibadah. Amalan ni tuan-tuan dia ajar orang lain. Orang lain buat dapat pahala kerana ilmu memberi manfaat. Hak tu Nabi sebut khairun nas anfa'ul nas. Sebaik-baik manusia dia memberi manfaat pada manusia lain. Dah payah nak cari lagu ni payah. 1000 seorang nak tak ada pun payah tuan rahimakumullah. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang mana tahu keistimewaan ilmu memberi manfaat, dia ajar. Kalau tuan-tuan dah ajar anak ilmu molek dah ada, ajar anak cakap dengan orang tua, ajar anak ni supaya menghormati, ajar anak suruh jaga ilmu, ajar anak nasihat. Lepas meninggal anak ingat hak tuan-tuan nasihat dah. Berpanjangan sampai pahala. Nah, sama-sama ustaz ni pula. Tak ada duit tak apa. Kata kedai ustaz pendek umur dah. Tuan-tuan amal ustaz royak ni dah. Ustaz pesan ni tuan-tuan amal. Dalam kubur cegah abali tak payah pakai lampu Kalimantan dah. Cegah dalam kubur. Nah, lebih cegah daripada lampu spotlight stadium tu kan. Hak tu pun stadium pening tengok lampu dah. Tuan-tuan katanya jemaah ni Ustaz Sabah pernah amal, sunah hajar dulu. Tuan-tuan beramal.
Gok kita kata riti rahimakumullah daripada Sya'ala mai pandai indah pergi kepada hulu langak. Duk cakap. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni ada lapu dah dalam kubur. Amalan soleh. Nah, hak tu sangat redah jeng jauh-jauh tu. Pasal fikir dunia ni sementara kan. Sementara je tuan-tuan. Ada orang tanya berbaloi ke mari daripada Sya'alam kepada Panai Indah. Ya dunia ni tak kira berbaloi mana. Dia kira kita lepas mati ni nak rehat. Ustaz lepas mati nak rehat dah tuan-tuan. Kalau boleh biar tuan-tuan beramal. Dia ustaz terima share amalan tuan-tuan. Khabar-khabar siapa? Nah. Haji Fauzi baca Al-Fatihah. Nah. Abang dibaca Al-Fatihah. Siapa tu ustaz ciro. Tengok siapa atak jemaah daripada surah Taqwa contoh. Kena rahimakumullah. Kerana apa dia tuan-tuan? Ilmu yang memberi manfaat. Sama ada ilmu tadi dalam bentuk agama ataupun dunia. Tuan-tuan share lah dengan orang. Yang penting ada kebaikan. Boleh ha? Hak ni takkan putus amalan. Hak tu tuan-tuan tengok status guru ni orang ada ilmu lah. Orang mengajar orang. Guru ni walaupun dia pecah orang panggil cikgu lagi. Betul tak Abali? Pecah pun cikgu lagi. Tuan-tuan jumpa dengan cikgu hak mengajar pecah 40 tahun. Tuan-tuan panggil dia pak cik ke cikgu? Cikgu sihat ke? Nah, sampai mati orang panggil cikgu lagi. Siapa dia meninggal? Arwah cikgu mak. Contoh. Arwah cikgu. Cikgu tu adalah satu panggilan orang takkan buang. Tidak apa-apa sih. Tapi nama hak pakak-pakak besar engineer orang tak sebut dah. Arwah mana? Arwah haji tu lah. Tak ada orang tak jemput dah engineer. Tak ada dah. Tapi kalau cikgu orang sebut. Ni kubur siapa ni? Kubur cikgu arwah. Apa dia arwah cikgu lah ni. Macam tu. Oh cikgu. Maknanya cikgu ni guru lah. Sampai mati orang ingat pada dia. Allah. Dah tu siapa-siapa dia ada anak menjadi guru, sama ada guru secara rasmi ataupun tidak rasmi, bangga rahimakumullah. Dah bangga rahimakumullah jadi guru hak nak mengajar orang. Besar pahala. Guru hak paling tinggi siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni guru kita semua. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi hak kita belajar ni cara ilmu hak Nabi tinggal. Dah guru pada Nabi malaikat Jibril alaihissalam. Nah, Jibril ni kalau dia mengajar Nabi ni semolek-molek ilmu hak dia ajar, sepenuh adab Jibril ajar. Saya dok Nabi Jibril ke Nabi hak apabila ajar Nabi tentang baca dah suratul Iqra tu dah. Iqra, bacalah ya Muhammad. Nabi tak boleh baca, Jibril buat lagu mana? Jibril ambil watak piak apa? Peluk rahimahullah, peluk lepas pula. Dah kali Nabi kata ma'an Nabi qari'in, aku tak pandai baca. Peluk pula. Dah sekali ajar lagi. Baru sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mula-mula ajar Iqra. Hak tu kita hari ni ada silibus namanya Iqra. Pikak permulaan kita tu Iqra. Maknanya Jibril ajar Nabi Iqra dulu. Guru hak paling tinggi adalah Jibril yang mengajar Nabi SAW. Tapi Jibril tak ajarlah kitanya. Jangan pula kelin Jibril ajar dia. Jangan dah. Jibril ajar Nabi seorang. Jangan duk kata lama tak nampak ustaz ni. Pergi ngaji dengan Jibril seminggu. Letih lah tu lah. Letih lah tu. Ngaji dengan Jibril jangan. Pasal ada Ayah P tu, beli Ayah P tu. Ayah P tu dia masa sebelum dia famous. Tuan-tuan pernah dengar Ustaz Dr. Nizam Kadir, lecturer UPM tu kan? Dia duduk Shah Alam. Dia pernah cerita kat Ustaz ni. Masa dia mengaji di Kuza. Dulu Uniza. Sekarang Uniza, dulu Kuza. Masa dia mengaji tuan-tuan. Di Kuza masa tu. Masa bulan Ramadan dia duduk menyiapkan tesis mengenai ajaran sesat. Tuan-tuan tengok ada karangan beliau, ada buku ciri-ciri ajaran sesat tu. Dia pernah buat tesis tu, dia buat kajian antaranya lepas sembahyang tarawih. Dia dengan kawan dia tak silap ustaz 3 orang, dia pergi rumah Jepin lah. Bulan Ramadan ni dia pergi. Dia pergi jumpa dengan isteri. Isteri Ayah P lah, keluarga dia. Zaujah. Bahasa KL panggil wife.
Dah. Dia pergi jumpa bini, tahu dia tanya apa? Ayah pay mana? Ayah pay tak alik lagi. Pergi semayang terawih. Tunggu dia. Maknanya masjid kawasan Terengganu dah siap dah pukul 10. 20 rakaat pun siap. Kalau 8 lagi cepat. Tunggu pukul 11, 12 baru sampai. Nah, sampai tu tengok orang mana tok ayah. Orang panggil dia tok ayah rahimakumullah. Bahasa orang belah Pantai Timur ni dia hormat pada orang tua, dia panggil tok ayah. Sama ada dia ulama, nah, sama ada dia orang biasa. Atas panggil orang tua dia panggil tok ayah. Nah, orang Arab dia panggil syekh, kita panggil tok ayah. Dia kata apa, dia mari mana kata, oh tak ayah mari semayang tarawih. Mari semayang tarawih. Oh lambat balik, lambat. Beriman dengan malaikat Jibril dia kata. Baru turun ni dia kata, baru turun. Sak-sak tadi baru landing. Hebat dia landing waktu. Maknanya kismat. Pok dia percaya ni Jibril ni ada duduk atas ni semayang naik, pakat naik pok dia. Dia cerita, lebih kurang begitulah. Dia kata, oh mereka ni semayang banyak. Betul ada malaikat duduk sujud, duduk rokok ada. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu kan. Tapi agak-agak lah nak goreng pun. Nak ke menawuk tu tak susuk langsung. Nampak tu jelas. Tipu rahimakumullah. Nak percaya anak murid dia. Nak ceritanya betapa dia teruknya masa tu. Tapi dia tidak istihar lagi. Dia ni sesak masa tu. Buat kajian dia kata, masa tu ada orang percaya ayah pergi semayang dengan Jibril alaihissalam. Kalau tuan-tuan duduk Pandai Indah ni, boleh kira lagi terlama tak nampak semalam lagi semayang mana? Masjid Shah Alam. Boleh tahan. Tak balik. Nasabah lah. Rasa maghrib tadi ada surah Taqwa bila masuk sampai Shah Alam. Tu pun orang tanya dalam, betul godok dia ni. Antara maghrib dengan isyak lebih kurang 20 minit. Takkan lah. Mungkin aku kenderaan laju. Orang boleh lah percaya pasal Shah Alam dengan Pandai Indah. Tak tahu. Makna nak cerita boleh lah nak menipu gitu. Ni sampai ke langit rahimakumullah semayang. Tapi ada orang beriman. Allahu Rabbi. Jangan kata siapa dia hari ni klaim dia ni nak kata dia nak menyamai Nabi. Sebenarnya tu je lah. Mana boleh kita nak klaim kita. Memang dia tak kata dia ni Nabi. Tapi seolah-olah Nabi dengan dia ni tak ada beza. Waktu pakat cium kaki belakang tu. Cium kaki Allah. Ramai tuan-tuan ajaran ni dia kata siapa dia satu masa orang percaya benda pelik. Maksud dia kata dia boleh secara laduni pun ada tak mengaji tapi pandai. Hak mengaji tak pandai. Hak mengaji pun tak pandai. Ni tak mengaji tiba-tiba pandai pelik rahimakumullah. Tak mengaji Quran tiba-tiba jadi qari. Ni percaya agak-agak ni. Johan antarabangsa international. Juru acara majlis pembaca profil dia. Untuk maklumat para hadirin sekalian, qari yang menjuarai bacaan tadi ialah tidak pernah belajar Quran. Tuan-tuan agak-agak dengar tu percaya. Ya betul dia ni. Dan dia juga tak pernah masuk kelas bacaan tarannum. Tiba-tiba pandai dengan sendiri. Kita dengar ni kata sama ada hakim ni salah alamat kuasa Allah bagi markah. Hak buta negeri Kelantan tu Muhammad apa dia Qayyim tu ngaji rahimahullah jadi tok guru dari ni beli dia beri tu ngaji beri tu dah jadi tok guru dah tuan-tuan. Anak murid dia ni walaupun dia mata tak nampak tapi hati dia celik. Hebat rahimahullah. Siapa syaharat tengok itu negara dunia dia hormat pada Malaysia terutamanya dalam ilmu bacaan Quran. Sungguh tuan-tuan dia rasa bagi dia adalah satu perkara yang menakjubkan. Memang tu kita banyak apa dia qori-qori yang hebat. Tak nampak tu juara dah lah muda lagi rezeki dia. Hati celik dah walaupun mata tak nampak. Ngajar tuan-tuan ngajar Quran. Tak pernah dengar ada almarhum tu ngaji sekali dengan ustaz tu, Ustaz Arwah Wai Ainuddin tu ngaji sekali dulu. Dia duduk di sekolah dulu rahimakumullah. Dalam kelas dok buat buat lagu gitu je.
Sebab dia nak biasakan mulut dia dengan taranum. Memang bila lepas dia keluar belajar baru kita tahu masuk sekolah dulu kuat menyanyi pun lagu kuat. Pasal memang nak biasa mulut dia dengan taranum. Tapi Allah Ta'ala ni sayang dia, umurnya tak panjang. Nah, meninggal sebelum 40. Allah. Dah. Mana nak ceritanya Allah Ta'ala bagi tak dia dengar belajar. Tak ada orang tiba-tiba pandai jadi qari, wakil negeri, wakil kebangsaan, wakil antarabangsa, tak mengaji. Tengok juara. Pelik. Nah, kalau kita tengok sejarah juara ni, sejarah dia mengaji lagu mana, sanak dia, mengaji gatuk guru mana, dia punya susah payahnya dia. Dah. Sehingga dia ni dalam keadaan bersusah payah bangun, bercekam mata nak buat lagu dan sebagainya. Hak tu kita tahunya, tiba-tiba mari nak kelip, ngaji gatuk guru mana? Oh, direct ngaji beri terus. Tak betul. Janganlah, jangan duk percayalah kalau ada benda begitu. Nah, jangan timbullah, jangan jadi ayah ping nombor 2 jangan. Pakai hak tu seorang sudah. Nah, siang umat akhir zaman keadaan duk percaya benda-benda hak karut wa maru. Jangan duk percaya sangat. Baik. Kemudian Nabi sebut apa dia? Yang ketiga, hak ilmu yang memberi manfaat ni tuan-tuan teruskan. Kalau tuan-tuan ada kemahiran benda baik, orang nak beramal, tuan-tuan share. Jangan kita berkira-kira sangat. Ada orang dia tak nak share resipi dia. Dia masuk sedap sungguh. Kita tanya dia, tak boleh bagi ustaz. Bagi hilang pelaris negara kita. Tak betul tu. Tak boleh cara Islam macam tu. Bagi orang amal, orang boleh amal, boleh pahala kita. Dia kata takut bisnes dia kena potong, dia tak bagi resipi. Bagilah resipi dia. Kalau ada amalan, tuan-tuan, amalan berkait dengan amalan khusus kita amal ni, doa-doa ni, tuan-tuan jangan kita kedekut doa ni. Ada orang tu dia suka beramal doa. Apabila orang tanya doa, dia tak beritahu. Pasal dia kata doa ni bukan semua baca, bukan semua orang baca dapat. Tak betul tu tuan-tuan. Berkait dengan doa ni, sama ada orang baca dapat, kita baca tak dapat, orang lain baca tak dapat, kita baca dapat, itu bukan isu dia. Apabila kita beramal dengan doa hak Nabi tinggal, kita kena share pada orang. Contoh, ada orang tu dia suka beramal dengan doa hak Nabi baca kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kalau kita tengok Nabi baca kepada Anas bin Malik ni, masa Anas umur 10 tahun, kecil lagi. Kan Nabi kan masa sampai di Madinah ni, waktu mana umur usia Anas bin Malik ni dalam 10 tahun, budak lagi lah. Waktu sampai di Madinah, ibu Anas bin Malik bawa Anas pergi jumpa dengan Nabi. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, ibunya tak lepas peluang untuk mendoakan ataupun minta Nabi doa pada anak dia. Jadi apabila mari nyemuk ni, Nabi ni dia tak boleh dengan budak, dengan orang tua. Sifat Nabi dengan perempuan tua, dengan budak, dia tak boleh. Dia cukup-cukup jaga. Maka dia minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak suruh doa kepada anak lelakiku ni, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, boleh. Kita tengok ni, doa ni kalau kita tengok di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ada sebut. Antara Nabi doa kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyakkan harta bagi budak ni, pasal dia susah. Allahumma aksir malahu wa waladah. Dan kamu beri juga kepada Anas bin Malik ni, kata Nabi, anak yang ramai. Memang anak yang ramai. Sahabat Nabi yang mempunyai anak yang ramai, salah seorangnya Anas bin Malik. Sehingga riwayat kata anaknya berbilang-bilang dan tidak sempat nak merekodkan angka yang betul. Nak ceritanya ramainya anak dia. Doa Nabi. Kemudian Nabi SAW tidak berhenti di situ. Nabi minta lagi, wa barakalahu fima a'taitah. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah kamu beri harta banyak, anak ramai, berkatlah kepada Anas bin Malik. Azan dulu tak? Azan lah. Sambung sikit lagi insyaAllah. Wallahu a'lam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, sidang para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, tu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh baca je doa ni. Tak, tu kita jangan kedeka. Apabila diminta amalan dia, mak Nabi SAW penuh doa dah. Antara juga setengah riwayat kata Nabi berkat doa Nabi ni, antara setengah riwayat kata Nabi penuh doa. Allahumma atil hayatahu waghfirlah. Ya Allah, ya Tuhan kami juga, jadilah Anas ni umurnya panjang. Umur dia 100 lebih. Setengah riwayat kata 103 tahun. Panjang umur Anas bin Malik ni. Nah, Nabi minta pertama lebihkan harta, yang kedua Nabi minta ramai anak. Kalau tengok dalam Sahih Bukhari, anak dan cucu dia 106 orang. Anak dan cucu. Itu angka kasar lah. Nah, anak dan cucu masa dia meninggal tu 106. Makna ramai lah. Kita 20 orang pun tak ingat dah dah. Tu berat benar 20 orang tu, rasa ramai benar dah hari ni. Mana kalau rumah tu kena beli, kalau kambing seekor tak cukup lah. Tak cukup dah. Nak ceritanya Nabi bagi kepada dia doa dan diamalkan ataupun dibaca oleh Nabi. Anas bin Malik ni, dia juga di antara yang meriwayat hadis. Cuma kata hampir 2286 hadis dia riwayat hadis. Oh tuan-tuan, rupanya doa Nabi minta kepada sahabat nak suruh jadi kaya salah satu dia. Dengan izin Allah, Anas bin Malik ni dia ada kebun tamar. Kebun tamar ni di masa tu semua orang hasil dia setahun sekali je menuai. Kalau tanam tahun ni setahun dia tu boleh nak kutip. Tapi Anas bin Malik punya kebun ni setahun 2 kali boleh menghasilkan tuaian. Sehingga sahabat mari jumpa dengan Anas bin Malik. Anas, apa baju kamu guna? Gitulah. Pasal aku tengok kamu ni kaya pelik. Nah, kata Anas bin Malik, sebenarnya aku ni adalah mengikut jejak langkah Nabi. Apa makna dia? Aku ni penuh khidmat dengan Nabi. Kalau kita tengok dalam kitab, Anas bin Malik ni dia jadi sebagai pembantu. Orang panggil apa dia, assistant setiausaha khas dia.
Nah, jadi apabila dia jadi pembantu Nabi ni, banyak dia dekat dengan Nabi, apa Nabi cakap tu dia dengar. Hak tu untung orang berkawan dengan orang soleh. Zaman tu Nabi ni memang dia baik, dia mulia. Makna Anas bin Malik ni tak penuh jauhkan diri, bahkan rapat dengan Nabi. Apa hak Nabi cerita dia dengar. Sebab mak dia memang cita-cita mak dia nak suruh anak dia ni jadi seorang yang soleh, yang hebat. Sebab kalau kita tengok siapa dia doa, siapa dia yang didoakan oleh Nabi, semua jadi hebat. Mus'ab bin Umair tu dia jumpa dengan Nabi daripada bangsawan, tinggal kekayaan istana, dia jumpa dengan Nabi. Sehingga Mus'ab tu hari ni mesti orang kenal nama dia. Dan sejarah dia ni hebat. Sehingga kan nak mati tu kapal tak cukup kain, walaupun dia anak bangsawan. Tarik situ tak cukup, tarik sini tak cukup. Pasal bagi Mus'ab tu tak ada apa dah. Dia memang anak bangsawan. Sampai sahabat kata dia bukan orang kaya ke dia. Tapi dia meninggalkan kekayaan dia. Apabila dia jumpa dengan Nabi, nak tinggal kekayaan kerana nak hijrah bersama Nabi, nak bawa agama, nak jaga keimanan dia. Macam mana Mus'ab bin Umair diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan. Sama juga kalau kita tengok bagaimana sahabat-sahabat, antaranya Anas bin Malik, di antara Zaid bin Harisah, tu nama-nama hak susah rahimakumullah. Hak susah, hak mana Nabi doa, termasuk dengan Abu Hurairah sendiri tu pun hak Nabi doa juga. Tuan-tuan tengok semua jadi hebat-hebat wali. Nah, jadi hari ni siapa dia yang ada doa, siapa dia ada cucu, siapa dia ada anak kecil, siapa dia suruh dia ni, contoh kita orang surau ni, minta tolong doa ji ke cucu saya ni baru melahir ni, cucu pertama, minta doa, mari pegang dia doa, baca pelan-pelan, jangan duduk jikoh budak-budak terkejut. Allahumma aksiman, doa hak Nabi doa. Niat kita mudah-mudahan harta dia ni memberi manfaat. Jangan lupa juga wa'atil hayatahu, minta ya Allah panjang umur budak ni. Tapi jangan lupa juga kita minta wa barakallahu fima a'taitah. Ya Allah, kau berkatilah apa kamu beri pada budak ni. Tuan-tuan, terutama doa kita ni mustajab. Boleh kemuliaan. Mati ni kita lepas ni, tuan-tuan, budak ni dengan sebab doa kita dia jadi soleh. Allah. Bila kita sedar rahimakumullah, hayat akhirat mari sedar. Dia mari cari, tuan-tuan. Dia mari cari, siapa dia nama si fulan bin si fulan, ya saya. Masa dulu ingat doa. Memang tak ingat dah kita. Doa masa hidup dulu. Duk ala syurga di Jepun ni susah. Apa dia? Gembira sangat-sangat. Doa. Doa Nabi doa. Ni dalam hadis sahih ni, Bukhari Muslim. Amal doa ni. Ni kadang-kadang kita ni kadang-kadang tu kadang-kadang tak tahu nak baca benda dah. Ada orang baca Alam Nashrah, surah Al-Insyirah dah. Bagus juga. Alam Nashrah laka sadrak, semoga lapangkan. Tuan, ada semalam saya kuliah di Alamego. Orang Kelantan lah dia ni. Tuan, dia haji ni bagus, umur 70 lebih. Dia share satu amalan. Lepas sembahyang subuh dia amal suratul Insyirah. Dengan izin Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala lapangkan semua dia. Penyakit dia nak jadi operit tak jadi, rezeki murah. Tapi dia istiqamah amalan. Lepas subuh dia amal surat Al-Insyirah. Pasal dia kata tak nak amal benda lain. Ya amal tu. Allah Ta'ala lapang keselapang-lapangnya. Tuan-tuan amal lah, tuan-tuan. Kalau ada masa amal lah. Kalau boleh amal Sayyidul Istighfar lagi molek. Mana cerita amalan-amalan. Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Dia kata saya tak miss tak baca surat tu Alam Nashrah. Bagus. Memang Al-Quran ni kita tahu dia menjadi penawar dan menjadi orang panggil apa dia, penguat dalam hidup kita. Maka yang terakhir kata Nabi SAW, wa waladun soleh yada'ula, anak yang soleh. Anak yang soleh tadi yang mendoakan baginya. Ni lagi baiklah. Doa anak yang soleh angkat tangan pula. Anak yang soleh mendoakan pula dapat pahala. Doa apa dia? Doa pada mak ayah walaupun pendek yang berbunyi Allahumma rabbana fil lana zunubana wali walidina. Cukup dah dia doa macam tu sampai pahala ganjaran. Hak tu anak dengan mak ni rahimakumullah, dia tidak ada istilah putus hubungan.
Walaupun anak cuba nak memutuskan, tapi tak seputus hubungan sebenar. Ingat walaupun anak nak putus hubungan, walaupun anak ni derhaka macam mana pun, dengan mak ayah tak akan putus hubungan. Kena ingat rahimakumullah. Hak tu apabila masa hidup derhaka, lepas mati jangan derhaka lagi. Bertaubat, buat baik, khidmat. Apa makna dia? Hantarlah segala kebaikan, bentuk doa, niat sedekah ataupun buat baik pada orang yang pernah ada hubungan dengan dia. Pasal kita masa zaman-zaman dulu kita kurang buat khidmat dah. Masa dia mati macam mana kita nak balas balik? Muliakan di antara apa hak dia tinggal. Itu di antara yang diajar oleh Nabi SAW. Boleh tuan-tuan hak ni yang kita nak pastikan supaya tiga benda ni, antara hak Nabi sebut apa dia? Sedekah jariah tuan-tuan boleh amal insya-Allah. Tak boleh banyak sikit, tak boleh sikit banyak. Tak ada masalah, dua tu je. Tak bagi pun tak apa, boleh guna cara lain. Yang kedua, tuan-tuan boleh guna juga ilmu hak memberi manfaat. Ilmu ni tuan-tuan semua orang ada. Sikit banyak dan berbeza cara ilmu boleh. Ada ilmu share dengan syarat ya ilmu betul lah. Hak tak betul jangan share. Jangan duk share kat orang ilmu tak betul. Ada satu ilmu orang share tu, ala-ala nak buat jahat betul-betul dia kata. Pasal apa? Malaikat zaman ni jaga pintu neraka. Punya marah malaikat, dia humbang kawan tu, dia lempar, terlebih masuk syurga pula dia kata. Oh, ilmu dia, ilmu tu. Dia duk bayar melontar. Sekali dengar kata pandai juga dia ajar. Dia kata melontar, kalau kita melontar kuat-kuat lah, dia terlebih ke? Oh, pandai dia macam tu. Tuan-tuan, syurga, neraka tak sama dengan dunia. Kalau buat contoh macam tu silap besar rahimakumullah. Macam kita lepas barang, lepas dah. Kita lepas batas joran tu kan. Lepas kuat-kuat, bukan jatuh ni, jatuh ke sana tuan-tuan, tak darat balik dah. Tu batas joran. Agak-agak dia kata jangan lepas kuat, lama naik atas darat ada sana pula. Ada. You duk imagine dalam kepala dia, Zabaniyah ni begitu berkali. Becilah kau dia ni atas dunia ni semua benda buat, maksiat buat, curi buat, rogo buat, zina buat, minum arak buat. Punya balasan kamu ni atas ke dosa kamu, humbang ke dalam neraka, terlebih masuk syurga semula dia kata. Pasal dia imagine ni titian sirap tu, maknanya lepas titian sirap bung ke dalam syurga. Duk bayar macam tu. Dak rahimakumullah. Akal kita jangan duk faham macam lalu jambatan gitu dah. Cuma perumpamaan hak Nabi sebut tu betapa halusnya. Dia ingat malaikat ni macam orang jaga security guard tu kali. Kadang-kadang silap akak, orang tak ada stiker pun silap akak dah. Dia tidak buat silap malaikat ni. Jangan duk gitu. Ilmu tu jangan duduk share kat orang. Ada orang duk share benda tu, dia kata betul kau ada ustaz gitu. Tak betul. Mana betul gitu. Punalah nak buat jahat betul-betul. Nanti zaman ni marah humbang tu. Habis tu hak duduk nak buat syurga amalan banyak tu malaikat lagu mana pula dia kata. Hak tu malaikat tok dia tok silap letak duduk paling tinggi dia kata. Pula dah. Amalan banyak sangat. Dia kata jangan buat banyak-banyak amalan ni. Amal silap letak dalam syurga. Allah. Silap letak dalam syurga. Dia duk fikir macam-macam manusia ni dah. Kadang-kadang nak bergurau, ada benda boleh bergurau. Tapi benda-benda begini jangan bergurau rahimakumullah. Sebab dia berkait dengan akidah dah. Orang percaya pun dia ni. Tok guru dia kata, boleh nak buat begitu. Tak boleh. Kalau cerita begini, menasabah. Masuk syurga ni rahmat Allah tu besar. Amalan kita ni tak boleh kelim syurga lagi. Apa-apa pun dengan rahmat Allah dah. Kalau begitu boleh dah tahan sikit. Supaya kita ni semangat beribadah dah. Pasal nak dapat rahmat Allah ni. Tapi kalau dia mengajar ilmu tadi tu tak betul tu. Jangan dia ingat dengan duduk dengar lah tuan-tuan. Pasal hari ni orang nak percaya kadang-kadang. Dia fikir logik dah. Betul juga dia kata. Akal manusia ni terbatas untuk dunia tuan-tuan. Kita tak nak fikir dalam bab-bab alam-alam selepas ni. Dalam kubur kita nak fikir. Kalau macam orang fikir orang kubur dah. Macam mana ular lipat besar, apa dia tekuk anak lembu muda dia kata. Lubang dia lah hak satu. Macam mana dia kata. Lipat jeki nak mari kot mana lubang tak ada pun. Tu puah korek tanah kerah dia kata. Tak mustahil ni.
akal dia mustahil. Mustahil macam mana? Korek macam mana? Mari tak percaya. Hati dia kata yu'minu nabil ghaib, beriman dengan benda hak tak dapat tengok. Dah. Dia ingatkan benda hak dia nampak di segi akal dia. Mustahil. Tak boleh. Hak Nabi sebut tu benda jelas. Tak. Tapi benda tu tidak dikhabar pada mati, pada orang mati, tidak mai cerita pada kita. Sekiranya orang mati mari cerita pada kita, masalah juga. Masalah tuan-tuan kalau orang mati mari cerita ni. Masalah macam mana? Nak percaya ke tak percaya? Pasal kita beriman orang mati ni tak akan hidup dah. Situ pula masalah. Tiba-tiba ada orang kata, saya pernah mati 10 tahun lepas. Dengan izin Allah hidup semula malam ni, nak mari cerita azab kubur. Tuan-tuan nak percaya tak orang ni? Cuba jawab. Tak boleh percaya orang macam ni. Pasal berimannya kita, matinya orang tu takkan hidup semula dah atas dunia. Cuma ada istilah orang guna tu, orang mati hidup balik. Hak tu ada. Orang mati hidup balik ada balik. Orang mati tu tinggal hak hidup balik. Faham tak ayat dia? Faham tak? Orang mati tu tinggal lah. Hak hidup balik. Kau hak hidup duduk situ juga. Hak hidup balik. Hak tu ada. Jadi secara berimannya kita, kalau orang mari cerita, begini, tu menipu. Pasal Nabi SAW adalah mati juga. Dan selepas mati tu akan ada kebangkitan di pada mahsyar dan sebagainya. Maknanya tak ada mati tadi, hidup semula ke dunia, mati pula. Sebab mai cerita semata-mata azab kubur, tak ada. Kalau ada, tuan-tuan jangan percaya orang macam ni. Itu adalah pembohongan paling besar. Mana boleh orang mati tiba-tiba 10 tahun mati, tengok hidup balik. Hidup nak bagi cerita azab kubur je gitu. Jangan. Nipu tuan-tuan. Dia kata tak daftar dengan JPA pun pasal nak mati pula esok. Jenis gitu tuan-tuan, tak percaya. Allahu Rabbi. Janganlah rahimakumullah. Maka kadang-kadang macam-macam orang kita ni dah. Dia nak ayat ceritanya, ada orang yang mati hidup balik. Dia kata Nabi Isa tu mati hidup balik. Nabi Isa tak mati. Yang menyangka mati Nabi Isa tu adalah kaum dia. Kok dia solid tu. Tu sebenarnya dia solid tu bukan Nabi Isa alaihissalam. Kena faham sejarah dia, yang disolid tadi tu bukan Isa. Dia menyangka dia solid tu Isa, tidak. Tu bukan Isa tu. Isa alaihissalam ni Allah Ta'ala angkat bila kaumnya nak memerangi dia tadi. Diangkat Nabi Isa alaihissalam, diangkat naik dan diganti dengan orang lain. Diganti tu bermakna nak supaya kaum dia ni tahu. Nak cari sangat kamu pasal, kamu tahulah macam mana. Dah sekali dia solid gegel dia juga. Tu cerita dia. Tapi duk percayanya, hidup balik. Tidak, tak mati pun Allah Ta'ala angkat. Tu cerita lain. Nabi Isa AS tadi disolid tadi bukan Isa. Pasal ada orang kata Isa tu kan disolid. Tu bukan. Tu bukan Nabi Isa AS yang disolid tu. Nampak tuan-tuan? Mana kita kena faham berimannya kita percaya atas dalam keadaan orang panggil tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Cukup sekadar tu pada malam ni. Kita sambung pada masa akan datang hadis yang seterusnya. Baik datang daripada Allah, kurang kelemahan pada diri saya, semua kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.